Bro, I'm so sorry, man. Kemungkinan kita tak akan balik selagi kerajaan Malaysia tak tukar. Kemungkinan. Apa yang tukar? Selagi kerajaan Malaysia tak tukar, mungkin Kepris tak akan balik. Sensasi, terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Dalam Buletin Viral, biasanya Budi akan mengulas tentang isu yang sedang tular dan trending yang hangat diperkatakan dekat sosial media. Dan untuk video kali ini, ini pula kecoh di Twitter. Netizen kata Kepris tak puas hati pula dengan Ustaz Abid Liew. Dan ada yang kata Kepris sekarang ini tengah dilanda depresi, guys. Dia memang ada penyakit depression lah. Dia memang macam apa? Okey, jujur aku cakap penyakit sikit, tu, yang dia kata penyakit tu, depression tu, tim di sini cakap. Wallahi tim di sini cakap. Depression, dia kata Kepris dah koyak. Sedang tertekan katanya sebab semalam pun Budi ada nampak Kepris ada menangis semasa IG Live bersama dengan Shahnaz. Ada connection antara apa berlaku dekat Malaysia dengan apa berlaku dekat Gaza. Ada dia punya connection. Kepris tak boleh share sekarang, tapi ada dia punya connection. Apa sudah jadi dengan dua tokoh dan idola rakyat Malaysia, personaliti dakwah Ustaz Abid Liew dan juga penyanyi hip hop Kepris, apabila secara tiba-tiba hubungan mereka dikatakan menjadi dingin? Bukankah diorang ni ada bertemu dekat Gaza hari itu dan Budi nampak mereka semacam mesra dan seperti tiada apa-apa perselisihan berlaku. Ada ustaz pesan, kalau nampak saudara kita buat salah, adalah menjadi satu kewajipan bagi kita untuk tegur dia. Betul tak? Dan kalau tidak tegur, sampai sudah dia akan buat silap. Tapi dalam isu ini, kita tidak tahu pula siapa yang salah dan siapa yang silap. Namun, netizen kebanyakannya berpihak kepada Ustaz Abid dan Budi nampak ramai sekali yang mengecam Kepris dekat Twitter. Semalam Budi tengok ramai yang tegur Kepris juga, antaranya Shahnaz Ahmad yang menyuruh Kepris balik semula ke Malaysia dan tak payahlah nak fikir benda yang bukan-bukan macam budak-budak. Dan itulah yang berlaku pada dua idola ramai rakyat Malaysia sekarang ini. Dan nampaknya isu tegur-menegur antara Kepris dan juga Ustaz Abid menjadi perhatian netizen dekat sosial media dan semakin diperkatakan ramai. Banyak pula komen-komen yang negatif Budi baca. Ramai netizen tertanya-tanya juga bagaimana isu ini boleh tercetus. Segalanya bermula selepas Kepris cuba membongkar luahan isi hati penduduk Gaza yang terbuku selama ini. Ramai netizen terkejut selepas Kepris berkongsi mesej panjang lebar yang dihantar kepada Ustaz Abid bagi menegur perilaku Ustaz Abid ketika dalam misi kemanusiaan di Gaza baru-baru ini di Instastory IG milik Kepris. Menurut Kepris, ada penduduk Gaza sudah lama memendam perasaan sebenarnya namun tidak tahu untuk meluahkannya. Lalu segala isi hati mereka ini diluahkan kepada Kepris. Difahamkan penduduk Gaza terkilan dengan sikap segelintir orang Malaysia dengan imej alim dan memakai kopiah yang memperalatkan kemiskinan mereka untuk meraih simpati. Namun kata-kata ini tidak ditujukan kepada Ustaz Abid sebenarnya, tapi ada sesetengah pihak dekat luar sana yang mengambil kesempatan atas kesempitan rakyat di Gaza. Kepris juga memberitahu penduduk Gaza mengadu sumbangan derma yang tidak sampai kepada mereka, padahal tabung banyak dibuka dan berjaya mengutip wang sumbangan sampai ratusan ribu ringgit. Kepris juga ada menegur Ustaz Abid mengenai isu gambar memberikan hadiah berupa alat permainan kepada kanak-kanak miskin di Gaza melalui aplikasi WhatsApp-nya. Di mana Kepris berkata, penduduk Gaza kecoh apabila pemberian mainan kepada kanak-kanak di Gaza umpama seperti satu sesi fotografi atau photoshoot pula. Malah penduduk Gaza sedih kerana maruah anak-anak miskin tidak dijaga. Menurut Kepris, tindakan Abid menggunakan kanak-kanak malang di bumi Palestin sebagai bahan kandungan media sosial adalah sesuatu yang tidak wajar. Menerusi siri perkongsian di Instastory, Kepris turut berkongsi foto Ustaz Abid bersama dengan seorang kanak-kanak yang diberikan mainan dalam dua sudut yang berbeza. Ada pengikut Kepris berpendapat, Kepris patutnya menegur secara private atau secara terus-menerus kepada Ustaz Abid dan bukan secara terbuka di Instastory. Namun,
Caprice ada alasan beliau sendiri kenapa beliau perlu membangkitkan isu ini. Beliau mengakui sudah menegur Ustaz Abid secara peribadi melalui mesej di WhatsApp sebenarnya, tapi Caprice terasa ada sesuatu yang tidak kena apabila melihat Instastory milik Ustaz Abid Liu. Menurut Caprice, Ustaz Abid ada menyiarkan hantaran mesej beliau di Telegram. Kemudian ada pembantu peribadi Ustaz Abid memetik nama Caprice dan ini membuatkan Caprice rasa pelik. Caprice percaya dengan kata pepatah di mana orang kata siapa yang makan cili dia akan rasa pedas. Kecoh pula pasal akaun Instagram Caprice kena blok. Setelah menegur Ustaz Abid di WhatsApp, Caprice memberitahu akaun Instagramnya telah diblok atau disekat oleh Ustaz Abid Liu. Namun dakwa Caprice, mesej teguran berkenaan tidak dilayan oleh Ustaz Abid. Susulan teguran terbuka itu, Caprice turut mendedahkan dia juga sudah disekat daripada mengikuti akaun Instagram Abid. Caprice juga mendakwa seorang bodyguard seperti ingin menarik perhatian di TikTok dan juga di sosial media dan membakar hubungan Caprice dengan Ustaz Abid. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, terdahulu sebelum ini Caprice telah berkesempatan untuk bertemu dengan Ustaz Abid di Gaza pada Julai 2021 yang lalu, dan pertemuan mereka ini telah meraih perhatian ramai rakyat Malaysia kerana kedua-duanya mempunyai misi dan juga matlamat yang sama, iaitu untuk membantu penduduk Gaza. Caprice berangkat ke Palestin pada 24 Julai lalu bagi menyertai misi bantuan ke Gaza. Sejak beberapa hari yang lalu, nama Caprice hangat diperkatakan juga dekat sosial media setelah dia memberi petunjuk terdapat satu isu besar yang bakal mengejutkan ramai rakyat Malaysia selama ini yang mereka tidak tahu sebenarnya benda ini telah berlaku. Dan menerusi beberapa hantaran di laman sosial Instagram milik Caprice sebelum ini, Caprice ada berkata isu tersebut mempunyai kaitan dengan misi kemanusiaannya di Gaza dan akan mendedahkan segala-galanya menerusi sebuah siaran langsung yang dijadualkan pada hari Rabu depan, iaitu 21 Julai 2021. Dan dalam pada itu tular pula sebuah video yang mengandungi beberapa tangkapan layar, status dan juga komen Caprice yang kononnya dikatakan merujuk kepada Ustaz Abid Liu. Selain dikatakan menyindir Ustaz Abid, netizen turut membuat spekulasi bahawa pendedahan yang bakal dibuat oleh Caprice adalah mengenai pendakwah yang disegani ramai itu. Dan kalau kita jengah sedikit ke laman Twitter, ramai sekali netizen telah mula mengecam hantaran daripada Caprice sebelum ini dan tidak menyangka ia merujuk kepada Ustaz Abid. Bagaimanapun, segelintir daripada mereka telah meminta orang ramai untuk tidak membuat spekulasi awal dan kita tunggu penjelasan yang sebenarnya yang akan dibuat oleh Caprice pada 21 Julai ini. Adalah ramai jugalah netizen-netizen ini sebenarnya mereka masih keliru dengan pelbagai andaian tentang apa yang sebenarnya berlaku. Namun jelas kalau kita tengok tindakan Caprice itu telah mencetuskan pelbagai tanda tanya dan mengenai misi bantuan kemanusiaan Ustaz Abid Liu dekat bumi Palestin. Dan semalam boleh lihat Sharnas Ahmad telah berborak santai bersama dengan Caprice dekat IG Live dan Sharnas sebenarnya dia meluahkan rasa kecewa dia tentang apa yang berlaku, tentang perbalahan membabitkan Caprice dan juga Ustaz Abid. Dan pada sesi yang disaksikan rasanya ramai jugalah, hampir 250,000 dekat Instagram. Caprice menitiskan air mata apabila Sharnas memintanya segera selesaikan misi dekat Gaza dan pulang ke Malaysia. Apa yang kita buat di luar tu, dia mencerminkan apa yang Malaysia ni bawa di sana. Whatever that you do, whatever that you are facing there, whatever shit that actually happen between you and apa-apa pun, whatever it is, orang tengah tengok you dekat sana. Okay, even di Malaysia pun they are fucked up already. Masalah dekat Malaysia ni pun dah terlampau banyak dah, okay, dengan celaka punya politician ni semua. Tapi masalahnya right now, whatever that you are doing right now, dia mencerminkan the problem that Malaysia is facing. You pergi tunjuk dekat semua orang, and this is not good. Namun kata Caprice, dia belum bersedia untuk pulang selagi mana masalah politik yang berlaku dekat Malaysia ni tidak diselesaikan dengan baik. Bro, I'm so sorry man. Kemungkinan kita tak akan balik selagi kerajaan Malaysia tak tukar. Kemungkinan. Apa tukar?
selagi kerajaan Malaysia tak tukar, mungkin Kerbis tak akan balik. Apa pendapat korang tentang Bulletin Viral kali ini? Bolehlah luahkan apa saja komen dan cadangan, apa saja luahan hati korang dan juga pendapat daripada korang. Boleh nak dengar, boleh nak baca. So you guys boleh tulis dekat ruangan komen. Sekian dulu Bulletin Viral untuk hari ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel Budi.com, YouTube Budi Channel, korang boleh subscribe ataupun jangan lupa share di media sosial. Silalah like video ini dan terima kasih kerana sudi menonton Bulletin Viral daripada awal sampai habis. Alright, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Okey, untuk mengetahui apakah lagi isu hangat dan juga isu trending yang akan diperkatakan oleh netizen. Alright guys, bye bye, jaga diri. Assalamualaikum.